Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, kita kan tahu yakin kalau takdir baik, takdir buruk itu semuanya datangnya dari Allah, ya. Jadi terkadang ada ayat yang mengatakan kalau kita tuh disuruh berikhtiar. Jadi di sini kan kayaknya takdir baik dan buruk itu kan sudah Allah tentukan. Kenapa di sini kita harus disuruh berikhtiar lagi? Dan apakah ikhtiar itu perlu? Kenapa kita tidak terima saja takdir yang diberikan oleh Allah, baik itu baik atau buruk? Jadi di mana letaknya ikhtiar yang diperintahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-puji bagi Allah seru sekalian alam. Selawat serta salam ke atas junjungan Muhammad Rasulullah, kepada kedua ibu bapa serta guru. Marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah dan jangan sekali-kali kita lupakan, baik yang hidup maupun yang sudah kembali ke rahmat Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu pertanyaan, ada satu usul, ada satu soalan dan ada satu kemuskilan daripada sahabat-sahabat kita mengenai usaha ikhtiar yang mana katanya kita semua tahu bahawa buruk dan baik datangnya daripada Allah. Buruk dan baik katanya datang daripada Allah. Lalu di mana letaknya usaha dan ikhtiar? Di mana letaknya akal dan fikiran? Inilah soalan yang bermain di kebanyakan kita di luar sana. Di dalam Islam mengajar kita bahwasanya rukun iman yang keenam, untung buruk, untung baik. Kita kena percaya kepada untung buruk, untung baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang harus kita percaya, yang harus kita pegangi, kita yakini. Dan kita belajar lagi selain daripada rukun iman, kita belajar bahawasanya Allah menjadikan akan sekalian sifat-sifat kita dan kelakuan-kelakuan kita. Allah yang jadikan, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan. Sebagaimana ayat-ayatnya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku buat kamu dan apa-apa kamu perbuat. Kita pegang, kita yakini, kita percaya Allah lah yang membuat sifat kita dan apa-apa perbuatan kita.
Lalu kita belajar lagi. Allah mengatakan, la tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak sebesar zarah jika tidak diizinkan Allah. Sama ada baik ataupun buruk. Kita percaya, kita yakini. Kerana itu Al-Quran. Barang siapa tak percaya Quran, kafir. Lalu di mana letak ikhtiar dan usaha kita? Kita belajar lagi. Ayat mengatakan buruk dan baik datangnya daripada Allah. Kullun min indillah. Buruk dan baik itu datangnya daripada Allah. Kita semua tahu, kita semua belajar buruk dan baik daripada Allah. Tapi persoalannya, kalau semuanya ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, direncanakan oleh Allah, di mana letaknya akal? Di mana letaknya fikiran kita? Di mana letaknya ikhtiar kita? Di mana letaknya pilihan kita? Jadi, dua persimpangan ini, baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan hukum-hukum, dengan ilmu, dengan pelajaran yang kita pelajari, ternyata kita imani, kita pegang, kita percaya bahawasanya buruk baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diragui lagi. Namun dalam masa yang sama, apa gunanya akal? Apa gunanya fikiran? Apa gunanya ikhtiar? Apa gunanya usaha? Jikalau semua sudah Allah tentukan, buat apa kita nak berusaha? Buat apa kita nak berikhtiar? Buat apa kita nak berfikir? Merencana? Inilah yang bermain di fikiran kita, di kebanyakan kita. Lalu, apa sudahnya? Apa penghujungnya? Apa akhirnya? Apa penamatnya? Apa pemutusnya? Terumbang ambing kita. Nak buang ikhtiar, ternyata kita diberi akal fikiran, diberi pilihan. Lalu, mana satukah jalan yang nak kita pegang? Akal fikiran diberi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berfikir mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Tidak bergerak sebesar zarah jika tidak diizin Allah. Allah buat kita dan apa-apa kita perbuat. Kita ini barang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ni barang tak ada daya upaya. Kita ni barang mati. Kita ni barang ciptaan, barang dijadikan. Tak boleh kita bergerak sendiri jikalau tidak diizinkan Allah. Lalu, sekali lagi, kita menemui jalan buntu. Sedang Allah bagi fikiran, akal, usaha, ikhtiar. Di mana letaknya?
akal usaha ikhtiar kita. Jikalau semuanya berserah, kita duduk di masjid, beriktikaf di masjid, berdoa, berzikir, apakah bil elektrik kita itu tak perlu dibayar? Tak perlu difikir untuk dibayar. Sewa rumah kita, makan minum anak isteri kita, berserah kepada Allah. Allah tentukan nasib kita, tentukan kehidupan kita. Setiap anak yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita itu katanya telah ditentukan akan rezekinya. Lalu kita pergi ke masjid, duduk beramal ibadah siang dan malam, mengharapkan Allah bagi makan, bagi minum, bayar bil elektrik kita, bayar sewa rumah kita, bayar bulanan kereta kita. Begitukah? Kata Allah yang menentukan segalanya. Buruk baik untung, buruk untung baik. Gerak, semua gerak Allah. Rezeki Allah tentukan. Jadi kita pun pergilah ke masjid. Duduk di masjid beramal ibadah siang dan malam. Serah kepada Allah, bayar bil elektrik kita. Serah kepada Allah, bayar sewa rumah kita. Serah kepada Allah, bagi makan anak minum, bagi anak isteri kita makan minum. Begitukah keyakinan kita terhadap Al-Quran, terhadap firman Allah? Nak tak percaya Quran, kafir. Kalau percaya Quran, duduk di masjid, apakah Allah memberi makan anak isteri kita di rumah sana? Tak usah berikhtiar, tak usah berusaha, tak perlu berfikir. Duduk saja di masjid dengan kata-kata pepatah Melayu mengatakan, ulat dalam batu pun Allah bagi makan. Apalagi kita duduk di luar batu. Tak perlu cari makan. Tidur saja kat rumah. Biar isteri kita kerja. Kita tidur je kat rumah. Kenapa? Kerana percaya Quran. Kerana percaya Allah. Ulat dalam batu lagi kan boleh Allah beri makan. Ini kan pula aku ni duduk di luar batu. Tak perlu bekerja. Berlengkar tempat tidur. Jadi macam ular sawa. Biarlah bini kita bekerja. Bini kita cari makan. Kenapa? Kerana bini kita ni tak baca Quran. Tak hafal hadis. Dia tak tahu hukum. Jadi kita yang tahu hukum ini, yang belajar ini, tambah-tambah pula belajar ilmu makrifat, tak perlu bekerja, tak perlu berusaha, tak perlu berikhtiar, tak perlu guna akal, tak perlu guna usaha. Ya. Jadi apakah sebenarnya Quran dan hadis itu? Apakah sebenarnya pegangan kita? Betulkah sebegitu? Apakah salahnya Al-Quran? Tidak mungkin. Apakah salahnya Allah? Lagi tak mungkin. Jadi persimpangan inilah yang terbelenggu kita, yang menjadi hambatan kepada kita, yang menjadi tanda tanya, kemuskilan, persoalan kepada kita semua. Lalu bagaimanakah untuk kita mencari jalan keluar? Jadi muslimin muslimat, seumpama kita berjumpa lubang. Kita berjalan, kita berjumpa lubang. Lalu kita tak payah
berikhtiar, tak payah berusaha, tak payah berfikir, kita terjun saja dalam lubang itu. Kenapa? Tak perlu berusaha, tak perlu berfikir, kerana semua ditetapkan oleh Allah, kerana semuanya telah direncana oleh Allah, semua ditentukan oleh Allah. Jumpa lubang pun terjunlah, jumpa bara unggun api pun terjunlah. Kerana apa? Tak perlu guna akal fikiran. Kita ni katanya sebagai lembu dicucuk hidung, tak ada daya upaya. Lalu kalau jumpa lubang, kita bawa kereta, jumpa lubang, langgar saja. Dengan alasan Allah tentukan. Kalau bawa kereta, jalan berselekoh, jalan ada apa, selekoh, ada simpang, lalu kita lurus saja. Tak perlu berikhtiar, tak perlu pakai akal. Allah tentukan. Pun tak boleh juga. Nanti langgar tebing. Kena guna akal ikhtiar, kena guna usaha. Sedangkan usaha ikhtiar telah Allah tentukan. Jadi bagaimana jawapannya? Jadi begini, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Biarpun panjang sedikit akan usul tadi, namun semata-mata untuk memberi penekanan, kefahaman. Lalu bagaimana jawapannya? Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah, apa jawapannya? Apa sudahnya? Apa penamatnya? Apa pemutusnya? Apa kaedahnya? Untuk kita menjawab akan kemuskilan itu. Lalu beginilah. Muslimi-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada Quran mengatakan kepada kita untuk diambil contoh, untuk diambil tauladan, untuk diambil pelajaran, untuk kita menjawab akan kemuskilan ini yang membelenggu hati-hati kita selama ini. Kita mengambil contoh dalam ayat Al-Quran, cerita Al-Quran mengatakan apa? Rezeki burung itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbang pagi, pulang petang dengan perut yang berisi. Semua orang tahu. Rezeki burung telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbang pagi, pulang petang dengan perut yang berisi. Ini janji Allah, Quran, firman, kalam Allah. Kita kena yakini dan kita kena percaya. Lalu kita pun tengok burung. Tengok burung di waktu petang dia balik, hinggap ke satu dahan pokok. Bertenggek di ranting dahan pokok itu pada waktu petangnya, kembali tidur. Balik dengan perut yang kenyang, kerana janji Allah sebegitu. Memang benar pun. Memang benar, burung balik petang dengan perut yang kenyang, perut yang berisi. Kemudian kita melihat pada waktu pagi, subuh, kadang-kadang kita belum bangun, burung sudah berkicau dan terbang mencari makan. Tak ada seekor pun burung
yang bertenggek di dahan pada petangnya duduk bertenggek sampai ke petangnya lagi. Tak ada seekor burung pun yang pernah kita hidup ini melihat burung yang bertenggek petang sampai ke petang duduk je. Duduk je menunggu rezeki Allah datang. Sedangkan dah dijanji Allah, rezeki burung itu memang diberi Allah. Kalaupun tak pergi cari makan, tetap tetap akan rezeki Allah datang. Janji Allah, Allah tak membohong. Tetapi ternyata kenapa kita melihat sekalipun rezeki burung itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa burung terbang awal pagi dah terbang dah mencari makan? Kenapa burung terbang sedang rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah menunjukkan bahawasanya terbangnya burung itu juga pun adalah di atas gerak Allah. Saya ulang 3 kali. Terbangnya burung untuk pergi mencari makan itu pun ketetapan Allah. Terbangnya burung untuk mencari rezeki itu pun ketetapan Allah. Allah menetapkan rezeki burung terbang pagi, pulang petangnya dengan perut berisi. Namun terbangnya burung pagi itu pun di atas ketetapan, di atas tulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun rezeki burung ditetapkan, tetap burung itu terbang juga pergi mencari makan. Sekalipun rezeki burung telah ditetapkan oleh Allah, namun begitu burung tetap terbang mencari makan. Kenapa? Kerana kedua-duanya ketetapan Allah. Sekalipun Allah menetapkan rezeki kepada burung, Allah menetapkan juga burung itu mencari makan. Tak ada ditetapkan burung itu bertenggek duduk di atas dahan daripada petang ke petang, daripada petang ke petang menunggu rezeki Allah. Tak ada. Kerana kedua-dua ini janjinya Allah. Rezeki ditetapkan, mencari makan pun ditetapkan. Namun yang peliknya kita ini, kita percaya rezeki ditetapkan oleh Allah. Tetapi kita berlengkar di atas tilam. Kita bersela di masjid, sembahyang, berzikir, beramal ibadah, puasa siangnya, malam beribadah, siang malam duduk dalam masjid. Mengharap Allah membayar bil elektrik. Mengharap Allah mengasapkan dapur kita. Mengharapkan Allah bagi makan minum anak isteri kita. Ini yang tak betul. Yang betulnya Allah menyediakan rezeki, Allah menyediakan mencari rezeki. Tetapi Allah menyediakan rezeki, kita menyediakan tidur berlengkar di tempat tidur. Biarlah isteri kerja mati-matian, kita si suami ini berlengkar macam ular sawa. Kenapa? Jawapannya, aku percaya Quran. Rezeki di tangan Allah. Inilah yang perlu kita selesaikan permasalahan ini. Kita jangan mengambil jalan berlengkar di atas tempat tidur. Kita jangan mengambil jalan bersolat dalam masjid, mengharapkan Allah bayar bil elektrik, bayar bil telefon, harapkan Allah bayar ansuran kereta, mengharapkan Allah bayar sewa rumah. Jadi ini
hendaklah kita yakini sekalipun rezeki di tangan Allah, tetapi diberi juga kita berikhtiar. Kena kita berikhtiar. Kerana apa? Kerana ikhtiar pun juga itu datangnya daripada Allah. Sebagaimana burung dijanji akan rezeki, tapi dijanji juga berikhtiar. Terbang untuk mencari makan, itu pun datangnya daripada Allah. Bukannya kita duduk belengkar di atas tilam. Telefon isteri beli makan, telefon isteri beli rokok. Masya Allah. Jadi muslim-muslimah yang dirahmati Allah. Yang pertama. Yang kedua, di mana akal ikhtiar kita? Usaha kita. Satu perkara lagi persoalannya, kita berusaha bermati-matian, tak dapat kerja, mencari kerja sana sini cari kerja. Keluar pagi, pergi sana tanya cari kerja, pergi sini cari kerja. Memohon kerja sana, mohon kerja sini, tapi ternyata tak dapat. Dah jenuh dah kita berusaha, tak dapat juga pekerjaan. Kemudian kita berniaga pasar malam, buat kuih, bertungkuh lumus buat kuih. Tetapi kadang-kadang tak laku, kadang-kadang rugi. Bukan untung, bertambah rugi ada. Jenuh kita berusaha, jenuh kita berikhtiar, berfikir, mencari jalan keuntungan, mencari jalan untuk mendapat rezeki. Namun ternyata bukan untung, malahan bertambah rugi. Jadi mana letaknya akal ikhtiar kita? Yang keduanya begitulah. Kita bukan tak nak kerja, tapi kerja payah. Nak kerja restoran Cina pun payah. Ya, nak jadi kuli restoran pun nak minta susah. Berjalan sana, berjalan sini. Nak minta kerja promoter di mall-mall, kita dah tua. Tak ada pengalaman lagi. Masya Allah. Bingung kita memikirkan. Satu hal pula, tadi yang belengkar di tempat tidur. Tak nak berusaha. Mengatakan rezeki daripada Allah. Yang satu lagi pula, berusaha. Nak bawa teksi, tak ada lesen teksi. Nak bawa lori, tak ada lesen lori. Nak kerja di gudang-gudang, nak angkat barang, kita dah tua. Perempuan lagi. Nak kerja pejabat tinggi, kita tak berpelajaran. Pergilah minta kerja kedai kopi, cuci-cuci pinggan, jadi pelayan-pelayan, bersih-bersih meja. Pun tak dapat, pun tak ada, pun susah, pun payah. Mengguna akal fikiran berusaha, tak dapat juga. Jadi bingung kita, rezeki di tangan Allah. Sedang anak aku kelaparan, dapur tak berasap, rumah nak sewa, usaha dah, ikhtiar dah, habis daya dah aku. Berjalan kaki, kereta tak ada, ke sana ke sini, naik bis, naik bas. Bingung kita. Menangis kita kadang-kadang, tak ada duit. Beras pun beli pakai timbang kilo, orang lain beli beg, kita beli timbang kilo. Jadi muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berpeganglah kita pada hari ini, kita menggunakan akal fikiran kita. Kita menggunakan akal ikhtiar kita. Tetapi ingat, akal dan ikhtiar kita itu juga dipegang oleh Allah.
diurus oleh Allah, ditetap oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Sekalipun ditentukan oleh Allah, Allah juga tentukan untuk kita mencari. Selepas kita mencari, selepas kita berusaha, selepas kita berikhtiar, terserahlah kepada Allah. Yang menentukan rezeki pun Allah, yang menentukan ikhtiar pun Allah. Janji kita berpegang kepada sifatnya burung. Burung tetap pergi. Rezeki di tangan Allah. Jadi kita pun begitu. Kita tetap bekerja. Kita tetap berikhtiar. Yang menentukan untung rugi, menentukan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpeganglah kita pada hari ini. Kita kena mengambil iktibar daripada isminya burung, resminya burung. Kita kena berikhtiar, kita kena berusaha, kita kena berfikir. Dan selepas kita berusaha, usaha itu juga datang daripada Allah. Selepas kita berfikir, berfikirnya juga datang daripada Allah. Selepas kita berikhtiar, berikhtiar pun juga datang daripada Allah. Jadi kita kena cari makan, kena usaha, kena berfikir, kena berikhtiar. Dan ingat, ikhtiar usaha berfikir itu juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya, sama-sama guru. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i ingin memakan buah anggur. Berfikir dalam hatinya, jikalau aku duduk dalam masjid sebagaimana Imam Malik, Imam Malik dia tak cari makan. Duduk dia mengajar je. Duduk dia beramal je dalam masjid. Tidak berusaha. Ya. Tidak bekerja. Duduk dalam masjid. Mengajar, beribadah, mengajar, beribadah. Lalu berfikirlah Imam Syafi'i. Bagaimana aku nak makan anggur? Jikalau aku tak bekerja sebagaimana Imam Malik gurunya. Tak boleh dalam fikiran Imam Syafi'i. Aku tak boleh pakai. Aku tak boleh ikut. Aku tak boleh terima pendapat Imam Malik. Sekalipun guru aku, tak boleh. Jadi untuk makan anggur, untuk dapat gaji, untuk mencari rezeki, aku kena keluar daripada masjid. Berbincanglah dengan gurunya. Kita nak makan anggur, kena cari. Anggur tak datang, melayang daripada langit. Jadi gurunya beritahu Imam Malik, kata pergilah cari makan. Jadi kalau itu dah kehendakmu. Lalu Imam Syafi'i pun pergi mencari makan, bekerja di ladang anggur. Sudah cukup masanya, dapatlah gaji, dapat upah. Dan Imam Syafi'i ingin membuktikan bahawasanya pendapatnya itu benar. Pendapatnya itu betul. Hanya cara bekerja, cara berikhtiar, cara berusaha saja yang membolehkan beliau dapat makan anggur. Lalu ingin membuktikan kepada gurunya yang bahawasanya anggur ini dapat diperolehi daripada berusaha, berikhtiar, cari makan, makan gaji, ambil upah, jaga kebun anggur, lalu diupah. Ya, dapatlah dia anggur. Dibawalah ke gurunya Imam Malik. Ingin membuktikan bahawasanya pendapat beliau Imam Syafi'i ini benar. Imam Malik itu salah. Lalu bawalah anggur ke depan Imam Malik. Ya guruku, inilah buktinya
Apa yang apa yang aku pegang? Engkau berpegang kepada rezeki daripada Allah. Tak payah berusaha, tak payah kerja, duduk dalam masjid saja. Ya. Tetapi aku berpegang untuk mendapat rezeki Allah kena bekerja. Sebagaimana contoh, aku nak makan anggur. Aku kena bekerja. Selepas bekerja, barulah aku dapat anggur. Inilah guru hasil. Hasilnya daripada pendapat aku. Daripada fikiran aku. Daripada usaha aku. Daripada ikhtiar aku. Aku nak membuktikan kepada engkau yang aku ini benar. Engkau tu salah, wahai guruku Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i letaklah anggur di depan gurunya Imam Malik. Lalu Imam Malik pun berkalam. Ya anak muridku Imam Syafi'i, benar apa yang kau pegangi, apa yang kau faham. Ya, apa yang kau yakini itu benar ya Syafi'i. Tidak ada salahnya. Tetapi dalam benarnya ilmu engkau, pendapat engkau, aku juga benar, wahai Syafi'i. Kau tengok, sekalipun aku tidak bekerja, di ladang anggur, ternyata anggur sudah ada di depanku. Wahai Imam Syafi'i, muridku, sekalipun aku tak bekerja, ternyata anggur datang di hadapan aku. Engkau ingin memakan anggur dengan cara bekerja. Tetapi aku ingin makan anggur, tak perlu pun bekerja, ternyata engkau yang bawa. Dapat juga aku makan anggur. Sekalipun aku tidak bekerja, duduk dalam masjid. Lalu kedua-duanya tidak bergaduh, malah ketawa. Ketawa kedua-duanya berdekah-dekah, ya Allah. Betapa guru-guru terdahulu tidak mengeji, tidak mencerca apabila berlaku perbezaan pendapat. Mereka ketawa. Sebab apa mereka ketawa? Sebab Imam Syafi'i baru sedar bahawasanya gurunya Imam Malik pun betul dan Imam Malik pun membetulkan akan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kedua-duanya benar. Cari makan pun digerakkan oleh Allah. Tak cari makan pun digerakkan oleh Allah. Jadi usaha pun digerakkan oleh Allah. Tak berusaha pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh pun begitu, Allah bagi cerita lain, iaitu cerita burung. Cerita burung. Sungguh pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya, burung tetap keluar mencari makan untuk mendapatkan rezeki. Jadi muslim-muslimat, kita boleh pakai akan ilmu Imam Malik. Kita boleh pakai ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i keluar berikhtiar mencari makan untuk mendapatkan anggur. Imam Malik sekalipun tidak berusaha, tidak berikhtiar, tidak bekerja di ladang anggur, tetap juga dapat makan. Jadi, imam mana yang kita nak imani, nak kita ikuti, nak kita contohi? Lalu, kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Imam Syafi'i. Ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana iman kita ini kurang. Pegangan kita ini kurang. Sebagaimana Imam Syafi'i. Kalau kita berkeyakinan sebagaimana Imam Malik, ya okey, tak apa. Kalau betul-betul berpegang kepada Imam Malik, tak apa. Berani. Itu tak apa.
Tetapi masalahnya apabila kita duduk berpegang kepada Imam Malik, duduk dalam masjid, tiba-tiba anak kita telefon, "Pak, ibu pesan suruh beli beras." Ah, "Pak, bil elektrik dah sampai, Pak. Dah 2 bulan tak bayar. Minggu depan kena potong, Pak." Apa kita punya perasaan? Sudah tentu kita resah, kita gelisah, kita sedih, kita kecewa. Datangnya fikiran sebegitu, tak tenteram. Nak solat pun tidak aman kita. Ingatkan beras tak ada. Jadi kita tak boleh duduk sebagaimana kekuatan iman Malik. Tak boleh. Kita ni orang yang lemah akan ilmunya. Kita kurang mengaji, kita kurang keyakinan kita kepada Allah. Ya, kita tak boleh duduk di tempat Imam Malik. Tak boleh kita. Kalau boleh pun hanya untuk mengelakkan daripada mencari makan. Kalau boleh pun bagi orang yang pemalas. Kalau boleh pun kita berpegang kepada Imam Malik bagi orang-orang yang pemalas. Dia duduk di atas Imam Malik. Mencari alasan untuk tidak bekerja. Untuk mengelakkan cari kerja, dia berpegang kepada Imam Malik. Untuk memberi alasan malas bekerja. Jadi bagi pendapat saya, jikalau kita berpegang, betul-betul berpegang dengan hati yang tuntas, hati yang putus, Imam Malik pun benar. Tak perlu bekerja. Allah telah sediakan rezeki kepada setiap anak yang telah dilahirkan. Tetapi ini bagi orang yang betul-betul. Tapi kebanyakan kita ini, iman kita tak kuat sebagaimana Imam Malik. Lalu marilah kita berpegang kepada Imam Syafi'i, kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita berusaha, berikhtiar, kerana sebagaimana burung, ikhtiar itu pun juga digerakkan oleh Allah. Lalu kita berikhtiar, kita berusaha, kita berfikir mana yang buruk, mana yang baik. Ya. Dan kita berpegang lagi kepada firman-Nya Allah, rahmat Allah itu mendahului kemurkaan. Ya, rahmat Allah itu mendahului kemurkaan. Jadi mencari makan dulu, berikhtiar dulu, baru kita berserah. Rahmat Allah mendahului kemurkaan. Jadi berfikir dulu, berikhtiar dulu, berusaha dulu, baru kita serah kepada Allah. Macam Imam Malik, dia berserah betul. Tak ada ikhtiar, tak ada usaha, tak ada berfikir dah. Serah kepada Allah. Benar. Tetapi, apakah kita boleh duduk di situ dengan tak makan, tak minum? Apakah Allah itu menghantarnya rezeki kita daripada langit? Tidak sebegitu. Allah tak mendatangkan yang pepeh itu melayang, yang bulat itu menggolek. Tak ada dia hantarnya beras daripada langit. Jadi, untuk menjawab akan persoalan ini, untuk menjadi wali-wali Allah, kita belum sampai. Kecuali kita sudah jadi wali Allah. Kita sudah sudah menjadi hamba Allah yang sebagaimana Imam Malik. Ya boleh, tak kerja pun boleh. Tapi persoalannya, iman kita ini sekadar Imam Syafi'i. Itu makanya mazhab kita mazhab Syafi'i. Lalu kita kena berusaha, kena berikhtiar, kena berfikir mana yang buruk, mana yang baik. Ya, guna akal fikiran. Tapi dalam masa yang sama, ingat muslim-muslimat, dalam masa yang sama, usaha kita pun Allah tentukan.
Rezeki kita Allah tentukan. Ya, ikhtiar kita Allah tentukan juga. Ya, berfikirnya kita ditentukan oleh Allah juga. Kita berfikir sesuatu yang sudah siap. Kita berusaha sesuatu yang telah ditetapkan. Kita berikhtiar sesuatu yang pasti telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, bagi kita yang beriman ke Imam Syafi'i, marilah kita berusaha, berikhtiar dan berfikir mana buruk. Ingat rahmat Allah mendahului kemurkaan. Artinya apa? Kita berikhtiar dulu baru kita berserah. Kita mendahului cari makan. Kalau tak dapat, kita serah pada Allah. Biarlah jadi kuli restoran pun restoran lah. Jikalau kita jadi cuci pinggan pun cuci pinggan lah. Jikalau kita jadi driver lori, jadi driver lori lah. Kerana kita kena berusaha dan berikhtiar. Kerana iman kita ini, imannya Imam Syafi'i. Ya, itu saja nanda ini kasih sekalian. Ya, jadi keputusan yang kita ambil berpeganglah kepada mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, yang ditunjangi oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kita kena berikhtiar dan berusaha. Ya, mudah-mudahan ya dengan penerangan ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pencerahan. Ya. Tapi ingat, pilihan kita itu pun pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir kita itu fikir yang sudah siap. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.